Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 14 di dalam rangka menjawab bagaimana cara iktikad yang empat itu. Jadi elok kalau kita patah balik ke belakang sedikit, iaitu masih lagi mabadi ilmu tauhid yang 10, iaitu yang seterusnya adalah maksuduhu. Apakah tujuan ilmu tauhid ini? Tujuannya adalah supaya dapat kita membezakan. Kita belajar ilmu tauhid ini tujuan kita, supaya kita boleh bezakan antara iktikad, keyakinan yang salah, atau disebut di sini keyakinan yang binasa, maknanya yang tidak betul, dan iktikad yang benar, yakni iktikad yang sah. Apa tujuan kita dapat bezakan? Supaya yang salah itu kita tinggalkan dan yang benar itu kita pegang dan kita yakini. Penerangan. Iktikad bermaksud kepercayaan yang dipegangi atau dianuti oleh seseorang. Misalnya, kepercayaan bahawa alam ini ada yang menjadikannya. Itu iktikad. Ataupun sebaliknya, kepercayaan bahawa alam ini terjadi dengan sendiri. Itu iktikad juga. Jadi iktikad boleh jadi iktikad yang benar, iaitu meyakini bahawa alam ini ada penciptanya, atau iktikad yang batil, iktikad yang salah, iaitu dia percaya alam terjadi dengan sendiri. Atau kepercayaan bahawa sesuatu itu boleh memberi kesan ke atas sesuatu yang lainnya dan sebagainya. Itu dipanggil iktikad. Jadi soalan seterusnya, yang mana iktikad yang sah, yang benar, dan mana iktikad yang binasa, yang batil. Tadi kata tujuan belajar tauhid nak beza antara yang benar dan yang batil. Mana satu yang benar, mana satu yang batil. Lalu jawapannya, iktikad yang sah, yakni yang benar itu ialah iktikad ahli sunnati wal jamaah, dan iktikad yang binasa itu ialah iktikad Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Jadi yang disebut yang binasa ini bukan
kita kata ala sabilil hasri, ya, bukan exhaustif, bukan yang itu sahaja, tidak, tapi ala sabilil misal, ya, untuk sebagai contoh. Dan dipilih di sini yang utama yang berlakunya perpecahan umat Islam dalam perkara akidah pada zaman awal dahulu, berpecah kepada yang disebutkan ini, ya. Yang benar ahli sunnah wal jamaah, yang binasa pertama Qadariyah, kedua Jabariyah, dan yang ketiga Mu'tazilah. Ya, ada lagi iktikad-iktikad lain yang binasa, tetapi ini yang disebut di dalam kitab ini yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan seterusnya, bagaimana cara iktikad yang empat itu? Yang empat mana satu yang benar, tiga lagi yang binasa? Macam mana tu? Tadi hanya sebut saja Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. So apa ciri-ciri dia? Jawapan, iktikad Ahli Sunnati wal Jamaah itu iaitu bahawasanya tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat dan af'al baharu yang ikhtiari. Hanya yang memberi bekas itu Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kebiasaannya kalau kita baca sahaja begitu, ramai orang tak familiar dengan jawapan itu. Dia rasa macam apa tu? Apa dia bekas-bekas ni? Apa dia sebab yang beradat? Apa dia af'al baharu? Apa dia ikhtiari? Jadi macam blur gitu. Tapi insya-Allah kalau kita terangkan tak susah mana, ya. Baik, dalam bab takdir, tidak memberi bekas berarti tidak memberi kesan, ya, oleh sebab yang beradat. Sebab yang beradat maknanya the common cause, sesuatu yang biasanya berlaku diikuti dengan sesuatu yang lain, hakikatnya tidak memberi bekas. Kita bawa contoh. Biasa kalau kita makan, maka kita akan rasa kenyang. Itulah yang selalu kita cuba dan itulah result yang selalu kita dapat. Lepas makan, kenyang. Maka makan itu adalah sebab. Biasa tu adalah beradat. Consequence dia kata kita panggil musabbab, cause and effect. Sebab, cause, musabbab, effect. Jadi sebab itu adalah makan. Musabbabnya adalah kenyang. Itu adalah yang kita observe daripada kebiasaan yang berlaku. Tetapi dari segi akidah, kita wajib yakin kenyang itu Allah yang jadikan. Bukan makan itu yang memberi kesan kenyang, tidak. Tapi yang menjadikan kenyang adalah Allah. Itu maksudnya, saya ulang lagi sekali, ya, bahawa tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat. Sekarang kita dah boleh connect, ya. Makan itu sebab yang biasa membawa kepada kenyang. Tapi dari segi suluhan tauhid, bukan makan yang mengenyangkan. Dia tidak memberi kesan kenyang. Habis makan jadi kenyang, Allah yang jadikan. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala kehendaki, boleh sahaja orang itu makan tapi tidak kenyang. Atau sebaliknya, boleh saja Allah Ta'ala jadikan seseorang itu merasa kenyang walaupun dia tidak makan. Atau contoh yang lain, bersentuh dengan api, ia hangus, terbakar. Bersentuh dengan api, hangus, terbakar. Jadi api itu sebab yang beradat kepada terbakar. Kebiasaannya, bila kita sentuhkan sesuatu dengan api, musabbabnya, efeknya adalah terbakar. Tetapi dari segi suluhan tauhid, yang menjadikan terbakar itu bukan bersentuh dengan api. Itu hanya common cause saja. Itu adalah sebab yang beradat sahaja. Hakikat yang menjadikan terbakar adalah Allahu Subhanahu Wa Taala. Sekira-kira kalau Allah Taala kehendaki, boleh sahaja Allah Taala jadikan bersentuh dengan api tapi tidak terbakar. Tapi jaranglah. Itu kita panggil khariq lil adah. Sesuatu yang mencari adat. Mencari adat ini terjemahan literal daripada khariq lil adah. Bahasa kita yang biasa adalah luar biasa. Kena api tak terbakar tu luar biasa. Yang biasa kena api terbakar. Yang luar biasa ni boleh jadi mukjizat.
sebagaimana yang berlaku kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atau boleh jadi juga karamah, berlaku kepada seorang tabi'in, Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu taala anhu, yang mana dicampak ke dalam api, dibakar dengan api oleh Musailamatul Kazzab, Musailamah yang berdusta mengaku sebagai rasul, rasul palsu. Jadi bila Abu Muslim Al-Khawlani tidak mahu iktiraf kerasulan palsu Musailamah, maka dia dibakar di dalam api. Tapi takdir Allah tidak hangus. Jadi itu namanya karamah. Kerana apa? Kerana Abu Muslim Al-Khawlani bukan Nabi, hanya orang soleh yang dikurniakan kemuliaan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk sesuatu yang mencari adat. Atau boleh jadi dalam bentuk istidraj, dalam bentuk sesuatu untuk melacakkan seseorang di dalam kesesatan, seperti berlaku kepada orang-orang musyrikin yang mengamalkan sihir, mengamalkan ajaran-ajaran sesat. Mungkin mereka berjalan atas api tak hangus. Kalau kita, hangus kaki kita, tapi dia tak hangus. Jadi boleh berlaku juga dalam bentuk sesuatu yang Allah tidak redai, seperti sihir dan sebagainya. Yang penting hakikatnya, the common cause doesn't actually give the effect. Effect tu Allah yang jadikan. Tapi kita dalam syariat, kita ambil kira lah sebab musabab ni. Tak bolehlah satu orang misalnya dia menikam orang yang lain, lalu bila dia didakwa di mahkamah, dia kata yang bagi luka tu Allah, bukan dia. Itu hakikat. Syariat ambil kira cause and effect. Kamu tikam dia dengan pisau yang tajam, kebiasaannya melukakan, maka kamu boleh didapati bersalah kerana mencederakan. Atau kalau orang tu sampai meninggal dunia, kamu boleh didapati bersalah membunuh. Kerana apa? Kerana pisau yang tajam itu adalah sebab yang beradat kepada luka. Walaupun dari segi suluhan tauhid, Allah yang menjadikan luka. Ya memang ada orang yang kena tikam tak luka. Sama ada dalam bentuk karamah atau dalam bentuk mungkin amalan ilmu kebal misalnya. Tetapi dari segi syariat memang diambil kira sebab yang beradat tadi. Contohnya haram dan berdosa seseorang itu dengan sengaja meminum racun. Kenapa? Dari segi sebab beradat, nanti akan mati kalau minum racun. Padahal dari segi hakikat tauhid, yang menjadikan orang itu mati adalah Allah. Sekira-kira ada orang minum racun, tidak terjejas dengan racun tersebut, boleh jadi dari segi hakikat tauhid. Dan af'al baharu, kita kena ingat istilah baharu dalam ilmu tauhid merujuk kepada makhluk, walaupun usianya sudah ribuan tahun sekalipun. Saya ada beli minyak zaitun, tengok harga lain sama-sama dia punya kuantiti, tapi yang ini murah sikit, yang ini mahal sikit. Jadi bila tanya kepada penjual minyak zaitun, dia kata yang mahal tu diambil daripada pokok yang usianya lebih tua. Maknanya lagi tua pokok zaitun tu, rupanya minyak dia tu lagi mahal. Kalau yang 500 tahun, ini harga. Yang 1000 tahun, ini harga. 1000 tahun sekalipun umur pokok itu, dalam istilah ilmu tauhid, baharu, tidak qadim. Qadim kalau terjemah lama, boleh kita kata hadha thawb qadim, ini baju lama, boleh. Dari segi istilah boleh. Maaf, dari segi bahasa boleh. Tapi dari segi istilah tauhid, ini tidak qadim. Qadim hanya merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat-sifat Allah. Kerana qadim dalam ilmu tauhid itu berarti tak ada permulaan. Baharu berarti ada permulaan, iaitu makhluk. Semua makhluk, walaupun kita katakan langit, bumi, syurga, neraka, arash dan sebagainya, satu masa dahulu pernah tidak wujud. Allah yang wujudkan. Maka dalam istilah ilmu tauhid namanya baharu. Sementara af'al adalah perbuatan. Mungkin tidak dimelayukan sangat. Kalau sifat bahasa Arab dah dimelayukan. Kita orang Melayu juga panggil sifat. Tetapi kalau af'al ni yang dimelayukan dia punya singular, iaitu fi'il. Kadang-kadang terutama orang-orang tua dia cakap, tengok fi'il dia ni. Fi'il tu maknanya perbuatan. Af'al perbuatan. Jadi perbuatan makhluk dari segi hakikat tidak memberi kesan.
Yang kita sebutkan tadi lah, menikam itu sebenarnya tidak melukakan, menumbuk tidak menyakitkan, makan tidak mengenyangkan, minum tidak menghilangkan dahaga. Dari segi hakikat tauhid, dari segi sebab yang beradat, yang kebiasaannya kalau menikam itu melukakan, kalau menumbuk itu akan menyakitkan, kalau makan itu mengenyangkan, minum hilang dahaga, dan seterusnya. Yang ikhtiari maknanya yang diusahakan. Macam tadilah menikam, melompat, berjalan. Ada juga perbuatan kita yang kita tak usahakan. Misalnya jatuh. Kita tak usaha tapi tak ada lubang kita jatuh. Ataupun bernafas, itu kan kita tak perlu nak blend bernafas, memang kita bernafas. Ataupun degupan jantung. Kenapa nak sebut ikhtiari? Nak beza dengan yang satu lagi, namanya ittirari, yang berlaku tanpa kita usahakan. Kerana yang berlaku tanpa kita usahakan tu sepakat. Yang lain-lain pun kata itu Allah yang ciptakan. Yang jadi pertembungan ini yang ikhtiari, yang nampak kita tu berusaha. Kita bangun, kita duduk, kita berjalan. Yang itu adakah Allah yang takdirkan? Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, ya, tak keluar daripada takdir Allah. Di sisi sebahagian yang lain, dia kata tidak. Itu yang berlaku pertikaian. Baik. Hanya yang memberi bekas, yakni kesan, itu Allah Ta'ala jua. Yakni bagi baharu, bagi makhluk, usaha dan ikhtiar. Kita ni usaha ikhtiar. Bila orang azan, kita usaha ikhtiar untuk solat. Bila ada orang hidangkan arak pada kita, kita usaha ikhtiar untuk tak mahu minum. Itu usaha ikhtiar kita. Tetapi yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usaha makan, yang bagi kenyang Allah. Kita usaha berobat, tak salah. Sakit makan ubat, tak salah, tak syirik. Tapi yakin yang menyembuhkan adalah Allah, ia bukan ubat. Baik, penerangan. Ahli sunnah berarti orang-orang yang berpegang dan berpedomankan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sunnah dengan makna yang luas itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hadis sahaja, Quran juga sunnah. Ikut ijma' juga sunnah. Mengikut hukum yang sabit dengan jalan qiyas juga sunnah dengan makna yang luas. Tapi kalau sunnah dengan makna yang sempit, itu adalah khusus untuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah dengan makna yang sempit, khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tapi ini maknanya luas. Ahli sunnah adalah orang yang berpegang dan berpedoman kepada Quran dan hadis. Tapi tadi Ustaz sebut ijma', sebut qiyas. Ijma' dan qiyas itu kan diambil daripada Quran dan hadis. Jadi mengikut ijma', misalnya daripada ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Ini ayat Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala istinbat daripada ayat Quran ini wajib ikut ijma'. Kenapa? Kerana dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menjanjikan neraka Jahannam kepada orang yang buat dua perkara. Pertama, syiqaqur rasul. Syiqaqur rasul maknanya degil dengan Nabi SAW. Yang Nabi SAW ajar, dia tak nak ikut. Bahkan barangkali dia bangkang ajaran Nabi. Itu Allah janji dengan neraka Jahannam. Berarti degil dengan Nabi, hukumnya haram. Yang kedua adalah ittiba'u ghairi sabilil mu'minin. Ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin, juga hukumnya haram. Kenapa kita faham haram? Kerana Allah janji neraka Jahannam. Takkan benda yang Allah janji neraka Jahannam tak haram dilakukan. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ijma' itu adalah jalan orang mukmin. Bahkan jalan yang disepakati oleh seluruh ulama-ulama orang mukmin. Maka daripada ayat suci Al-Quran tadilah difahami mengikut ijma' itu adalah wajib. Dan seterusnya. Baik. Ahlun dari segi bahasa ada pelbagai makna. Boleh jadi ahlun dengan erti makna keluarga. Ahlul bait itu keluarga seseorang. Ahlun juga boleh berarti penduduk. Ahlul jannah, penduduk syurga.
Ahlu Shah Alam, ya penduduk Shah Alam. Ahlun juga boleh berarti pengikut. Itu yang dimaksudkan di sini. Ahli sunnah berarti yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah mengikut Quran dan juga hadis. Sementara al-jamaah dari segi bahasa adalah adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu itu disebut jamaah. Ya. Tetapi dari segi istilah yang dimaksudkan di sini adalah kumpulan yang ramai dan terbanyak daripada kalangan ulama, iaitu yang disebut dalam satu hadis as-sawadul a'zam, majoriti umat Islam. Nabi SAW dah berpesan, apabila berlaku pertikaian nanti satu masa, kata Nabi SAW, akan berlaku pertikaian yang banyak. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam itu, ya. Jadi macam mana kita nak berpedoman ketika berlaku pertikaian? Fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Hendaklah kamu, kata Nabi SAW, bersama-sama dengan majoriti umat Islam. Dan umat Islam ni dalam bab agama diwakili oleh para ulama. Ya, majoriti para alim ulama dari segi akidah adalah Asy'ariyah. Ya, sebab itu kita kata ahli sunnah wal jamaah itu ramainya adalah Asy'ariyah. Yang sebelum daripada Imam Abu Hasan Asy'ari, tentulah mereka bukan Asy'ariyah, tetapi mereka juga adalah ahli sunnah wal jamaah kerana pegangan akidah mereka sama, berpandu pada Quran dan Sunnah, dan mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Baik. Saya ulang, ya. Al-jamaah berarti kumpulan yang ramai dan terbanyak daripada ulama, yakni orang-orang yang berpegang kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama. Misalnya dalam Al-Quran ada termaktub. Sebelum saya lupa, kalau ada antara tuan-puan yang ingin merujuk kepada kitab ni, nak lihat kitab tu depan mata instead of just dengar saja, saya uraikan. Saya dapati kitab ini diterbitkan oleh Akademi Jawi Malaysia, dan saya dapati ada mereka itu online order melalui platform Shopee. So mungkin boleh search dekat platform Shopee itu Nurul Huda ataupun Akademi Jawi, untuk mereka yang ingin merujuk direct kepada kitab ini. Seterusnya di muka surat 15, misalnya dalam Al-Quran ada termaktub. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Suratul Anfal ayat 17. Kenapa kita ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa manusia ini hanya ada usaha dan ikhtiar, tetapi hakikat yang menjadikan adalah Allah? Ini rujukannya ayat Quran. Wa ma ramaita, bukan kamu yang melontar. Mana bila berlaku pelontaran, yang menciptakan itu adalah Allah. Oh, kalau macam tu manusia tak ada apalah, tak ada usaha ikhtiar. Ada idh ramaita, ketika mana kamu melontar. Jadi Allah isbatkan balik perbuatan melontar itu kepada manusia. Oh, kalau begitu manusia ada usaha dan ikhtiar dia. Adakah usaha ikhtiar manusia itu memberi bekas? Tidak. Walakinnallaha rama, secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu akidah ahli sunnah wal jamaah ini seimbang. Kalau Qadariyah, dia menafikan takdir Allah pada perbuatan manusia yang ikhtiari. Bila satu orang ambil seketul batu misalnya, lalu dia baling batu itu, di sisi Qadariyah itu bukan takdir Allah, itu manusia itu yang buat sendiri. Ini bercanggahkan dengan ayat Quran. Allah mengatakan wa ma ramaita, bukan kamu. Kemudian Jabariyah, dia mengatakan manusia tak ada usaha ikhtiar. Kita ni macam bulu saja ditiup oleh angin. Ya, kalau Allah takdirkan tak semayanglah kita. Ya, Allah takdirkan kita minum arak, minum arak ya. Nampak macam mana? Ini juga bercanggah dengan ayat Quran tadi. Allah Ta'ala menisbahkan usaha ikhtiar itu kepada manusia. Idramaita, ketika mana kamu melontar. Kemudian kembali kepada hakikat tauhid. Walakinnallaha rama, dari segi hakikat buruk baik apa yang berlaku itu pasti dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaati wa iyyakum al furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'an.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, wajib kamu itu berserta dengan jamaah umat Islam. Hati-hati, di zaman kita ni ada kumpulan yang membawa ajaran-ajaran yang berbeza dengan pegangan umat Islam yang lain. Dia kata itulah tanda kita betul, kata dia. Sebab Nabi SAW bersabda, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dagang. Apa makna dagang? Asing, tak ramai. Nanti Islam akan kembali sebagaimana ia bermula juga tak ramai. Maka bertuahlah bagi golongan yang tak ramai. Jadi dia kata, bila kita tak ramai itu tanda kita betul. Bukan begitu. Yang dimaksudkan gharib itu kan orang Islam berbanding dengan orang bukan Islam. Ya, asalnya kita bermula sedikit. Ya, Nabi SAW berdakwah orang Islam tak ramai. Akhirnya menjadi ramai. Tapi mengakhiri kiamat, nanti orang Islam menjadi sedikit, sama ada dari segi bilangan atau dari segi kekuatan. Dianiaya, dizalimi oleh orang-orang lain. Dan sebelum hari kiamat, Allah Ta'ala datangkan satu angin yang dengannya dimatikan sekalian orang yang ada iman di dalam hati dia, dan kiamat berlaku kepada orang-orang kafir. Jadi bukan maksud kalau kita itu berbeza dengan majoriti umat Islam kita betul, bukan. Buktinya di sini. Alaikum bil jamaah, wajib kamu berserta dengan jamaah umat Islam. Wa iyyakum wal furqah, jauhi yang berpecah-pecah tu, jangan ikut yang itu. Fa inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya syaitan tu dia akan berserta dengan yang satu orang. Wa huwa minal isnaini ab'an, syaitan kalau dengan yang berdua, dia lebih jauh. Kalau seorang dia mudah nak sesatkan. Sebab itu kadang-kadang yang terlibat dengan ekstremisme, terorisme, yang ditahan oleh counter terorisme, biasa dapat maklumat datanya, dia minat dengan agama, tapi dia beli buku agama, baca sendiri-sendiri, faham sendiri-sendiri, akhirnya terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tapi kalau berdua kan susah sikit. Dia faham macam ni, kawan dia kata, tak betul yang cara kamu faham tu. Yang ini maksud ayat Quran, ini maksud hadis. Apatah lagi syaitan bila ulama' dah bersepakat. Takkanlah syaitan berserta dengan ulama' yang sepakat, tiba-tiba kamu seorang yang berbeza, kamu yang betul. Sebab itu hati-hati. Dan kalau pakai dalil yang sedikit tu betul, yang sedikit kena banyak. Syiah berbanding Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah sedikit. Adakah oleh itu Syiah betul? Qadiani berbanding dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahkan berbanding dengan Syiah, Qadiani sikit. Pengikut Ayah Pin lagi sikit. Tak sempat betul-betul berkembang, Ayah Pin ni bedah mati. Adakah oleh itu mana ajaran Ayah Pin itu betul sebab dia sikit? Jangan. Nabi SAW berpesan, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berserta dengan umat Islam yang ramai, iaitu para ulama yang ramai. Itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Hati-hati ya, sebab zaman sekarang ada yang sampai menyesatkan, bahkan mengkafirkan majoriti umat Islam apabila dia menyesatkan dan mengkafirkan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang dimasukkan dengan Al-Furqah adalah kumpulan yang terpencil daripada jamaah ulama' yang muktabar, iaitu sepuak manusia, sekumpulan orang yang tercerai atau terasing daripada fikiran dan kepercayaan umat Islam yang lain. Kadang-kadang diberi bayangan umpama sekumpulan biri-biri atau kambing akan dimakan oleh serigala, biasanya yang terpisah daripada kumpulan itu, iaitu serigala akan serang. Yang masih dalam kumpulan itu, serigala pun agak hati-hati juga sebab ramai. Begitulah syaitan itu mudah memperdayakan yang seorang, tapi insya-Allah yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu berserta dengan jamaah. Dan bahkan dalam hadis yang lain Allah Ta'ala memberi jaminan melalui lisan Nabi SAW, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan umat saya di atas kesesatan. Jadi kalau umat telah bersepakat, mustahil itu satu kesesatan. Ada satu ismah, pemeliharaan daripada Allah Ta'ala bila umat Nabi Muhammad SAW telah bersepakat. Yang kedua, i'tiqad qadariyah itu iaitu bahawasanya baharu ataupun makhluk dan kainat, sesuatu yang berlaku, hujan, panas dan sebagainya, itu memberi bekas dengan tabiatnya.
Dia jenis tabi'i, naturalist. Api membakar dengan tabiat api itu. Bukan Allah yang menjadikan terbakar. Api yang menjadikan terbakar. Sebab memang nature api, dia naturalist kan. Itu membakar. Maka i'tiqad ini tiada khilaf ulama tentang kufur. Ini bid'ah yang mukaffirah. Ada bid'ah membawa pada dosa, mufassiqah, orang tu jadi fasik. Ada bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah orang tu boleh jadi kafir. Salah satunya adalah yang ini, menafikan takdir Allah, bahkan menafikan ilmu Allah. Di sisi Qadariyah yang macam ini, bagi mereka Allah pun tak tahu seorang manusia tu nak buat apa, sehinggalah manusia tu buat baru Allah tahu. Ini kufur. Di sisi kita, Allah tahu apa yang akan berlaku dan apa segala-galanya Allah tahu. Dia tidak. Ini tiada khilaf ulama menjadi kafir golongan Qadariyah ini kerana jelas syirik. Maknanya ada kuasa Allah dan kuasa makhluk. Kuasa Allah selain daripada menghanguskan, tapi menghanguskan tu kuasa api. Sebab itu Nabi SAW memberi indikasi majus hazil ummah al-mukazzibuna bil aqdar. Majusi umat ini adalah yang menafikan takdir Allah, berlaku syirik di situ. Wal'iyazubillah. Telah hampir waktu Isyak, kita cukupkan di sini dahulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Allah